Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, pada kali ini saya bawakan tetamu istimewa daripada sukan bowling. Beliau baru saja bergelar juara dunia dalam acara individu pada kejohanan dunia di Kuwait baru-baru ini, sekaligus menamatkan penantian 12 tahun Malaysia dalam acara tersebut. Dengan itu saya perkenalkan atlet tamping bowling negara, Natasha Roslan. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami di Sukan Plus Close Up kali ini. Pertama sekali, kita nak kenal dulu siapa sebenarnya Natasha Roslan ni. Natasha Roslan, saya dilahirkan di Selangor, Petaling Jaya, dan saya anak nombor 4 daripada 5 adik-beradik. Dan saya seorang yang ceria, happy go lucky dan mungkin ada kelakar-kelakar sikit. Okey, Natasha, mungkin boleh describe karakter Natasha tu dalam keluarga macam mana? Anak berapa dalam semua? Saya nombor 4, yang pertama, anak perempuan yang pertama daripada 5 adik-beradik. Saya ada 3 abang atas. Jadi 3 abang 3 abang. Jadi saya seorang yang ganas jugalah sebab masa kecil memang dengan abang je. Lepas tu bila saya dah ada adik ni, saya memang rapat dengan adik saya, and saya seorang yang boleh dikatakan bertanggungjawab dalam keluarga saya. Okey, jika boleh kongsikan bagaimana permulaan perjalanan karier Natasha, pada usia berapa kenal sukan bowling ni? Saya start main bowling, saya start pegang bola bowling pada umur 7 tahun. Dan nak jadikan cerita, saya guna bola yang sama sehingga 10 tahun. Kedua ibu bapa saya cakap, kalau nak bola baru, saya kena buktikan pada mereka yang saya betul-betul komitmen saya betul-betul dalam bowling, dan kena tunjukkan mereka yang saya memang betul nak pursue sukan bowling ni. So, sampaikan saya 11 tahun, kedua ibu bapa saya tengok macam, oh, saya memang serius. Baru diorang start bagi saya bola baru start cari saya satu coach yang untuk latih saya lebih mendalam dengan bowling. Memang keluarga ada usul daripada sukan bowling tu? Ya, mak saya merupakan cikgu sekolah dan dia jaga bowling. So, dalam pergi MSSM, MSSD, semua dia bawa. Jadi, saya sentiasa ikut je pergi Sabah, pergi Sarawak semua. So, masa tu hari tu saya pergi Sabah, saya tengok macam best, saya stay 1 hari dekat bowling alley tu just nak teman ibu saya. Since that, ibu saya nampak saya macam ada passion towards bowling. So, kenapa bila dah try sukan bowling kan, apa yang menarik minat lah? Yalah, kita tengok bowling ni baling. Satu, saya rasa sebab dia bukan outdoor. Okey. So, saya tak adalah rasa panas. And then satu lagi, saya rasa ni sukan yang you bermain dengan diri sendiri. So, you tak ada nak fight dengan orang lain. Just you, between you dengan pin. Fokus tu penting. So, tak ada distraction. Time tu lah kita memang test kita punya mental strength juga. So, saya rasa one of the sport yang perlu kuat mental. Dari sudut latihan, bagaimana Natasha bowling ni sebenarnya? Mungkin ramai yang penonton tak tahu kan, sebab tahu main bowling dia. So, training dia pattern tak tahu? Betul, bowling ada banyak. Sekarang ni kita ada oiling pattern. Contohnya setiap kali kejohanan ada pattern-pattern yang tertentu. Jadi macam contohnya masa juara dunia ni, macam kejohanan dunia ni, kita ada dapat sebulan sebelum kita akan dapat oiling pattern tu, kita train setiap hari kecuali hari Ahad. Every time ada tournament besar, kita akan train Isnin sampai Sabtu, maybe dua sesi, dan keep on training sampai kita tahu area mana nak main. So bila kita pergi tournament tu, kita tak adalah macam loss baru. So at least kita ada referral daripada mana kita training. Okay, Natasha, jenis bola tu bagaimana? Kalau kita main bowling kan, ada nombor 7, nombor 8, 9, 10, 11, 12 kan? So macam atlet negara, untuk kita orang, kita orang angkat 15. Oh, 15? Mostly lah, sebab bola bila berat, dia impact dia lebih. Bila ringan ni dia kurang impact. So bila kita angkat 15, tapi it depends on oiling pattern juga. Kalau oiling pattern tu long, ada bola yang sesuai untuk long oil. Bila short oil, ada yang sesuai untuk short oil. Macam itulah. Okay, dari segi teknik yang saya tahu ada hook dan spinner, betul? Betul. So macam Natasha sendiri, saya tak pernah try spinner lagi. Saya hook, tapi tak se-hook yang macam orang lain yang besar. Saya just macam baby hook. Tapi Malaysia spinner dalam national team memang tak ada. Jadi kita orang memang mostly dalam national semua main hook. Apa perbezaan hook dan spinner tu sebenarnya?
Hook Kenapa tidak digunakan di antarabangsa? Banyak nama tapi juga. dekat Malaysia tak ada. Cuma ada kalau yang spinner mostly banyak dekat Thailand, China, Taiwan, China. Sebab saya rasa kita orang dilahirkan spinner, you kena pusing tangan tau. Bila hook ni jadi lagi, saya rasa lagi senang nak compare to spinner. Depends lah. Untuk saya tak pernah try, so saya tak tahu macam mana dia punya ni. So best Natasha sebenarnya siapa dalam kem negara sekarang ni? Ketika mula-mula sampai sekarang, siapa di antaranya? Saya masuk... Sempat tak dengan Datuk Shalin? Oh, pernah. Saya dengan Datuk Shalin started masa Selangor lagi. Dia coach saya. Dia coach saya masa saya umur... Anak buah lah ni? Anak buah. Lepas tu, saya main Sukma dengan dia. Dia jadi coach. Lepas saya menang Sukma, saya dipanggil untuk national team. Tapi national team saya tolak dulu sebab saya nak habiskan SPM. Saya punya deal dengan parents saya nak SPM habis dulu, baru saya boleh fokus dalam bowling balik. So, lepas 17 tahun saya masuk. Time tu Kak Shalin masih dalam team. Jadi saya daripada coach jadilah teammate saya. Sampailah kita orang menang juara dunia 2017 sekali. Kena perasaan tu dengan legend-legend. Perasaan saya mula-mula masuk takut sebab bila saya masuk, saya paling muda dekat dalam tim. Jadi bila time tu saya takut bila apa saya buat tak sama dengan, sebab our age difference memang lain kan. Tapi saya rasa saya mempunyai senior yang baik dan bagus, dan diorang sentiasa membantu saya bila saya minta any opinion, diorang bagi saya. Saya rasa sebab itu jugalah saya dapat menjadi atlet yang berkejaya seperti sekarang. Okey, sukan bowling ni apa kecederaan yang sering dialami? Sebab dulu saya ada rakan yang main spinner, saya tengok jari dia macam bengkok tau ke tepi macam ni sebab yalah baling macam tu kan. So macam dalam segi yang dah international ni, apa sering kali yang dialami kecederaan? Ada banyak kecederaan yang boleh dialami dalam bowling. Satunya lutut. Sebab bila kita banyak main, lutut kita pun ada kadang-kadang. Lagi satu risk. Saya memang ada injury risk. Saya ada lalui ambil injection untuk tournament, untuk menahan kesakitan semua. And baru-baru ni masa World Championship ni, saya koyak tangan saya masa tengah main. Jadi masa tu baru first event, saya dah koyak. Lepas tu saya dah, coach semua dah cakap lah, alamak ada lagi 3 event nak go through, boleh ke tak? Dia nak tanya saya sebab takut saya dah tak ada mental, saya dah give up. Tapi saya cakap saya tak boleh nak, saya kena go through sebab saya nak tak nak menghampakan teammate saya, tak nak menghampakan rakyat Malaysia. Jadi saya go through lagi 3 event dengan tangan saya koyak. Setiap hari dia makin lama makin membesar. Jadi saya balut, lepas tu saya terus main je. So sesi recovering tu macam mana? Lepas balik saya dah, diorang coaches saya bagi saya berehat seminggu. Lepas tu nanti minggu depan insyaAllah saya akan start main bermula dengan untuk national close yang di Sunway Pyramid. Okey, baik Natasha, dalam setiap sukan pastinya ada kriteria untuk menjadi atlet dalam any sukan. So untuk sebagai bergelar atlet bowling ni, champion bowling ni, apa yang perlu ada sebenarnya? Saya rasa komitmen dan disiplin adalah nombor satu. Selain itu juga mental strength dengan consistency adalah one of the kriteria untuk menjadi atlet yang berjaya. Saya mental strength tu saya rasa sebab kita bila main bowling memang kita dengan pin. Jadi kalau kita ada distraction daripada luar, fokus kita hilang, masa itulah kita sedar yang game kita pun akan lari. So saya rasa time tu kita memang bowling ni akan test kita punya mental during orang psycho kita, orang bising kat belakang. Ada psycho ke? Ada. Psycho tu sentiasa ada. Caranya macam bila diorang strike, maybe diorang jerit lebih-lebih ke. Benda tu memang you tak boleh nak, jangan distract yourself. So benda macam tu bila kita main di pesada dunia is different dengan macam kita main saja-saja. Sebab the environment pun akan bising. So certain time bila you kena need that to strike, time tu orang akan kacau-kacau sikit ke. So benda macam tu saya rasa mental strength is important in bowling. Baik, setiap kali balingan tu kan, apa dalam minda awak sebenarnya? Minda Natasha tu apa yang Natasha fikirkan? Sebelum ambil bola, sebelum every time saya ambil bola, saya akan sentiasa baca bismillah, selawat. And the only saya fikir bila saya dah naik atas, jangan fikir banyak, just go through the ball. Sebab apa yang saya dah train all this while memang
itu yang patut saya buat masa tournament. Itu je lah saya dah. So kalau ada rezeki, adalah rezeki saya dekat situ. Macam itulah. Okey, baik Natasha, idola Natasha siapa sebenarnya? Kalau Saya untuk tempatan dan antarabangsa. kalau dalam sukan, pastinya Datuk Nicole David dan juga Datuk Charlene Zulkifli. Bagi saya dua-dua dah menang banyak, and saya berharap satu hari saya boleh ikut jejak diorang untuk sentiasa membanggakan dan menaikkan mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okey, Natasha, main bowling ni mungkin ada yang macam ada yang terlepas bola ke, sebab saya ada melihat awak punya laman media sosial kan, awak ada post, Natasha ada post yang terlepas-terlepas tu. Kenapa? Ada pernah memang sering terjadi perkara gitu ke? Saya baru-baru ni juga terjadi, tapi before this dah pernah. Tapi itu pertama kali masa official game saya buat macam tu. Jadi saya rasa itu kelakar. Okey, sebab saya pakai tape dekat tangan. Saya rasa time tu licin. Jadi and then saya pressure bila main dengan teammate saya yang kita orang tengah fight untuk menang. Saya jadi pressure. So bila saya masuk bola tu saya rasa alamak, boleh terlepas ni. Saya lepaskan je lah ke belakang, sebab bila lepas belakang tak fall compare to lepas ke depan. Oh, dia yang fall dia bagaimana? Lepas je kan ada yang lain tu. Kalau bola dah terlepas, itu dikira fall kalau masuk longkang. Kalau bola sebelum bola jatuh ke belakang tak fall lagi. So boleh still repeat the process. So bila saya rasa tak sedap, saya akan jatuh ke belakang je. So at least saya save team daripada saya masuk longkang hilang points. Macam itulah. Okey, baik. Baik Natasha, berjaya menamatkan Kemarau 12 tahun Malaysia. So Natasha adalah yang ketiga selepas Estetia dan Jacqueline Islam. Okey. Apa maknanya dalam karier Natasha? Baru berusia 27 tahun, sudah bergelar juara dunia dalam acara individu. So apa sebenarnya saya rasa ini sangat bermakna untuk saya, sebab pada tahun 2016 saya dah menang juara remaja dunia. Lepas tu 2017 saya berjaya menang bersama senior team saya, berpasukan juara dunia juga. So saya setiap tahun, every time ada competition juara dunia, saya dalam hati saya nak sekali menang juara individu. Untuk saya tak pernah lagi menang individu title. So 2023 tahun ni ia sangat bermakna untuk saya, sebab pertama kali saya menang juara dunia individu. Itu satu yang bagi saya very high achievement untuk saya. Ketika pijak di bumi Kuwait tu, ada terfikir dalam minda Natasha untuk jadi champion? Saya setiap kali every tournament saya pergi, saya akan minda saya akan sentiasa nak jadi champion. Tapi dalam masa kat Kuwait ni, kita orang punya target is berpasukan champion. Yang lain tu is just a bonus. Tapi ini bonus? Alhamdulillah bonus lah, sebab kita team pun dapat silver. Kita almost nak dapat team gold juga, tapi tak ada rezeki. So selalunya coaches akan target untuk berpasukan. So apa-apa yang lain tu satu bonus untuk kita pulang, sebab bila kita pulang berpasukan, kita akan bawa, semua orang akan bawa balik medal instead of seorang saja. So tapi bila saya menang single tu, saya bersyukur dengan memang saya rasa itu satu kenangan yang terindah untuk saya. Okay, Natasha, untuk bergelar juara dunia bukan mudah. Mungkin ada kisah di sebalik-sebalik pengalaman penat jerih yang Natasha lalui sehingga dapat medal juara dunia ni kan. Bukan mudah. So mungkin boleh kongsikan anything yang kami tak tahu, yang Natasha sendiri rasa. Saya masuk dalam national team masa umur 17 tahun. Time tu saya paling muda. So saya rasa pressure. Lepas tu saya rasa takut juga, sebab masa tu saya tak kenal siapa-siapa. Jadi tapi saya sebabkan senior saya yang banyak menolong, saya rasa time tu
bila saya ada soalan nak kena tanya, diorang sentiasa tolong dan tolong untuk membantu saya menjadi player yang lebih bagus. And then saya punya kenangan pahit, saya rasa yang paling susah is during semi-final masa saya main untuk juara dunia ni. First game saya dah koyak tangan saya. Lepas tu dalam hati saya, macam manalah nak main, nak menang ni, sebab dah datang jauh-jauh, takkan nak give up macam ni. So saya sentiasa ingat parents saya selalu cakap, you dah datang all the way, you just fight sampai habis. Apa yang nak jadi lepas tu is after the game, bukan sekarang. Sekarang is between you dengan bowling je, between you dengan lane. Other than that, try to letakkan ke tepi dan just focus on one thing. So bila saya tahu saya tak nak menghampakan rakyat Malaysia time tu, dengan hampakan family saya cuba go through. And then coach saya dah cakap lah, nak pull out ke? Saya cakap tak, jangan. Saya nak fight sampai habis. Di bahagian mana sebenarnya tu? Ni di sini. Ni semua terkoyak. Jadi time tu saya main, saya rasa Allah pemudahkan juga kot, sebab saya main boleh. Lepas final tu sakit dia 20% je compare daripada first saya main tu dah memang saya dah tak boleh masuk bola dah. Tapi yang masa final tu 20%. So saya cakap, oh ini memang ada ciri-ciri nak menang ni. Momen nak menang ni, sebab saya tak rasa sakit. So saya go through, alhamdulillah memang rezeki saya. Alhamdulillah. Baik, bagi musim 2023 ni, bagaimana Natasha melihat keseluruhan prestasi? Apa yang perlu diperbaiki lagi? Saya rasa seperti yang saya cakap tadi, saya sentiasa letak dalam minda saya, setiap kemenangan saya adalah satu achievement dan tidak mencukupi, dan setiap kekalahan saya ambil iktibar untuk menjadikan lebih baik pada masa hadapan. Okey, misi seterusnya untuk Natasha? Ialah selepas bergelar juara dunia, ada lagi berbaki 2 bulan dalam tahun 2023 ni, mungkin ada something yang akan disertai? Sekarang saya akan sertai National Close dekat Sami Pyramid. Lepas tu yang mungkin kita orang ada tournament di Korea. Tapi, bila tu? Disember. Tapi itu tak confirm lagi. But sampai Disember ni, kalau yang paling besar is World Championship lah. Target kita orang memang World Championship untuk tahun ni. Sebab itu yang paling besar. Sebab since bowling tak ada dalam Asian Game, World Championship is another bawah punya set after Asian Game. Okey, baik. Bagaimana Natasha melihat sambutan terhadap sukan bowling di Malaysia pada ketika ini? Saya rasa bowling ni ramai tahu. Tapi cuma ramai main bowling. Ramai main bowling, betul. Cuma kita kurang perhatian dan saya berharap sangat kita dapat lebih coverage lepas ni supaya sukan bowling, supaya kita dapat menarik banyak lagi minat orang untuk sukan bowling dan support sukan tamping bowling juga. Kalau tengok lelaki ke wanita yang lebih berminat dengan bowling ni, pandangan Natasha peribadilah? Dua-dua suka, sebab bila saya masuk training, bila saya pergi training, ada je ramai tengah main bowling. So bagi saya memang semua memang macam suka. Family punya It's family punya game kan. So entertainment. So saya rasa cuma diorang tak tahu bowling ni boleh jadi satu game yang serius. Untuk career lah. Untuk career. Sebab orang tahu bila bowling je, kita main saja-saja. Macam tu je lah. Okey Natasha, kita lihat squash berjaya masuk dalam Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Okey, untuk Natasha sendiri ada dream tak nak lihat bowling akan dimasukkan ataupun berada di pentas Olimpik one day nanti? Dah pastilah, saya berharapan besar yang bowling one day dalam Olimpik. Kita kena terima hakikat yang bukan semua sukan senang untuk capai juara dunia. So saya berharap satu hari, sebab kita bowling juga ada world class bowlers yang boleh bersaing dengan professional bowlers yang lain. So saya berharap satu hari nanti bowling dalam Olimpik dan kita Malaysia boleh bagi medal untuk Malaysia. Kita bowling boleh bagi medal untuk Malaysia. Tapi itu harapan saya lah. Tapi saya tumpang gembira yang squash sekarang dalam Olimpik. Lama tunggu. Macam kita juga, kita lama tunggu. Bila result yang squash masuk Olimpik tu, kita orang dekat Kuwait. So kita orang pun happy untuk diorang, sebab saya tahu betapa susah Datuk Nikon fight. And then betapa susah everyone nak
squash, bowling dalam Olimpik. Tapi insyaAllah saya berharap bowling adalah the next one yang akan dalam Olimpik. Actually sebenarnya apa kekangan yang Natasha lihat untuk bowling sampai ke level tu sebenarnya? Saya rasa sebab mungkin penyertaan keluar negara-negara ke ataupun? Saya rasa tak, bukan sebab bowling kita penyertaan boleh dikatakan baik, tapi saya rasa sebab kita coverage kurang. Cuma dari sudut macam mana tu sebenarnya? Macam macam mana orang nak tengok bowling, like macam kita tengah main tengah tournament tapi tak ada live ke, ataupun orang tak tahu macam mana format main bowling, ataupun kadang-kadang orang berasa macam bowling ni satu game yang it's just a just throw, bukannya macam mana pressure semua, sebab compare to sukan lain, maybe macam football kita dapat banyak dekat stadium, dapat support, ada hype. Macam kita orang tak ada lagi sebab we are moving towards that sekarang. Mungkin ada langkah-langkah sekarang. Sekarang kita akan buat langkah, and then macam like sekarang ni kita tukar format baru, lagi susah sebab setiap balingan memang memerlukan setiap balingan macam very important shot sebab kita main 10 frame je. And then kita main, seorang bowler main, second frame seorang lagi, third frame orang lain, macam tu. Bila yang bermula yang baru tournament ni. Sebab bila macam ni dia rasa lagi gementar. Bila orang tengok pun lagi exciting. Sebelum ni kita main semua lima orang main satu game macam tu kan. Tapi ni satu game tapi semua orang main satu frame sahaja instead of satu game. Satu frame maksudnya satu yang itu saja. Itu saja. Satu frame tu ada 4 orang. Lagi mencabarlah untuk dapatkan markah kan. So kiranya macam kalau seorang tu strike, the next player kena make sure dia strike untuk keep on momentum going. Di sudut penyertaan negara tu macam mana? Mungkin negara Timur Tengah, negara yang top kan macam USA. Macam mana Natasha melihat penyertaan negara dalam sukan bowling ni? Asia Tenggara especially. USA sekarang, USA memang one of the best bowlers. Tapi kalau Asia Tenggara saya rasa Korea. Korea? Korea memang bagus. Kalau untuk yang Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapura? Singapura dengan kita lebih kurang boleh fight. Okey. Kalau untuk Asia adalah Korea? Korea, betul. Sebab Korea masa baru-baru juara dunia ni, diorang ambil 4 ke 5 gol. 5 gol. Gold medal. Sebelum ni belum? Diorang memang sentiasa ada di situ. Tapi saya rasa sebab yang saya rasa cara diorang training kot memang intensif compare to kita. Diorang training every day. Lepas tu cara konsistensi diorang memang bagus. So diorang menang 4 gol. Dan kita orang overall perempuan dapat Korea nombor 1, Singapura nombor 2 dan kita nombor 3. Kira top 3 negara yang kuat sebenarnya boleh bagi tak? Saya rasa top 3 Malaysia adalah dalam tu Okey, kalau kita put aside Malaysia? Put aside Malaysia ada Korea, USA, Sweden. Top 3. Top 3. Okey, baik Natasha. Apakah harapan dan kata-kata untuk yang menyokong Natasha selama ni? Apa yang Natasha nak cakap kepada parent, pada family, supporters untuk sukan bowling ni? My parents selalu cakap, once kalau nak fokus sesuatu komitmen, kenalah bersungguh-sungguh. Jadi saya sentiasa pegang pada pesanan ibu saya, be humble when you win and when you lose, itu adalah ada sebalik hikmah. Yang pasti kita kena tetap bersungguh-sungguh. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang menyokong saya, tak kira di mana dan apa jua waktu. Saya akan cuba yang terbaik untuk negara dan yang pastinya kemenangan ini adalah untuk rakyat Malaysia. Boleh tunjuk sikit tak? Dah boleh nak cakap last sekali untuk yang untuk sokong bowling pula. Untuk penyokong-penyokong bowling, jangan give up. Saya tak pernah give up, even though saya dah banyak kali jatuh. Saya rasa ini adalah satu sangat bermakna untuk saya dan saya akan sentiasa teruskan, insya-Allah. Okey, baik, itu dia perkongsian menarik juara dunia tamping bowling kita Natasha Roslan, dan kita mendoakan yang terbaik buat Natasha pada masa depan. All the best to you and the team Malaysia. Sekian saja close up minggu ini. Kita jumpa lagi bersama tetamu-tetamu seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita masih di sini, cekal utuh berdiri.
bersama.